Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Okay, alright. Baik, kita mulakan sesi kita pada malam ni dengan doa. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang lagi meneruskan siri pengajian bersama dengan tuan-tuan ya, anjuran Harian Quran Center dalam kelas kita i'rab dan tadabbur ringkas ayat Al-Quran ya, yang mana fokusnya adalah kepada gaya bahasa lah ataupun kepada elemen bahasa Al-Quran. Okey. Sesi 45 malam ni, minggu lepas kita tak ada kelas. So sesi 45 malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu topik iaitu perbincangan luar daripada surah ya, iaitu topik berkaitan dengan topiknya berkaitan dengan ma'anil huruf ya, ma'anil huruf. Biasanya ya, kalau dalam konteks ma'anil huruf ni tuan-tuan, kita kena tahu dalam ilmu bahasa Arab ni dia ada nahwunya ya, dia ada sorof dia, ada satu bab dia lebih kepada cerita tentang ma'ani, cerita tentang makna. Ma'ani ni sebenarnya dia adalah jamak ya. Perkataan ma'ni itu adalah jamak daripada makna. Jamak daripada makna. Okay? So ma'ni jamak daripada makna. Ma'ni ni makna-makna lah, maksud-maksud. Okay, huruf partikel, okay. Tapi makna di sini bukan maksudnya lebih kepada terjemahan. Dia macam contoh kita kata dengan tuan-tuan ni, kalau dalam bahasa kita macam contoh kata apa beza antara aku kan, saya dengan patik, hamba. So kita ni kalau kita as a native speaker, penutur asal, natik asli, kita tahu kan aku ni macam dia punya fungsi makna tu untuk agak kasar ataupun hubungan yang rapat. Saya ni dia agak natural kan. Kalau patik ni dia melibatkan istilah dalam kalangan diraja kan. Hamba ni daripada maqam ataupun yang peringkat bawah kepada yang atas. Jadi itulah ma'ani, itulah fungsi makna. Ma'ani ni jamak daripada makna ni kita boleh kata maksudnya adalah fungsi makna lah. Ini fungsi makna. Maksudnya aku untuk tujuan apa? Saya apa fungsi makna dia? Okey? Yang kita nak bincang hari ni tentang ma'anil huruf. Ma'ani huruf apa? Okey. Kelas malam saya belum lagi sempat bincang. So saya nak bincang lah. Okey? Tentang ma'anil huruf al-jar. Okay, kat sini ada banyak. Tuan-tuan perasan tak macam contohnya kan, macam kita kata kalimah la dengan li. Ya, kita tahu la dengan li ni haraf jar. Kan ya. Kalau dia punya ma'ani tu, kalau kita join kelas usul fiqh, kita join kelas tafsir, akan ada dengar istilah lah. Lam tu dia tamlik, syibih tamlik, istihqaq. Kalau kita perasan la dengan li ni, ya, dia punya makna tu sangat banyak. Kan dia boleh macam untuk bagi, kepunyaan, milik, kerana. Ya? Kenapa dia
terlalu banyak ya, kadang boleh kerana kan lillahi ta'ala, kadang-kadang untuk bagi, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Makna tu dia datang bermacam. Ya, la dengan li. Sebab kenapa? Sebab dia punya makni, sebab fungsi maknanya ada bermacam-macam. Tu sebab la dengan li, maknanya terjemahan dia ada pelbagai lah. Sekejap untuk, sekejap bagi, kepunyaan, milik, kerana. Sebab makninya kathirah. Dia punya makninya banyak. Dia punya fungsi makna banyak. Okey. Saya nak bincang apa hari ini? Nak bincang satu, ya, iaitu sebenarnya setiap haraf jar ni, ila, an, ala ni semua ada dia punya makni. Tapi saya nak bincang hari ini, nak kongsi dengan tuan-tuan min terlebih dahulu. Nanti ada lapan-lapan kita boleh pindah kepada haraf-haraf yang lain. Dan ini kena standby dengan terjemahan. Sebab bila kita tahu haraf jar ini ada makni-makninya, dia akan sikit sebanyak mempengaruhi dia punya terjemahan. Dia akan efek pada terjemahan. Okey? Min. Baik, min ni kita tahulah ya, seperti yang tuan-tuan sedia maklum juga kan. Okay, min, kalau tanya min semua orang tahu. Kan, okey. Maksudnya apa? Okey. Min yang tuan-tuan akan nampak ya, min, okey. Min yang biasa maksudnya untuk min, okey, adalah sebenarnya, okey, min sebenarnya maksud yang biasa ya untuk min adalah sebenarnya dari ataupun daripada. Dari ataupun daripada. Okey. Bila kita faham begitu, sekejap ya, saya setting kejap. Okey. Bila kita faham begitu, okey. Bila kita faham sebegitu, ya, maknanya yang kita akan nampak min maksudnya dari ataupun daripada. Tapi nanti kita akan tunjuk pada tuan-tuan, adakah min ini sekadar maknanya dari ataupun daripada. Okey, itu nanti yang kita akan cuba kongsikan satu persatu. Okey, sebenarnya antara makni yang biasa ya, yang kita tahu min ustaz biasa maknanya ya, dari ataupun kita kata daripada ya, itu terjemahan yang biasa kerana makni ataupun fungsi makna ya, fungsi makna untuk min ni ya, yang pertamanya adalah ibtida, okey, ibtida al-ghayah. Okey, saya tuliskan apa makna ibtida al-ghayah ni, permulaan. Kan kalau kita sebutkan min ya, dari, biasa dari ni tempat arah waktu kan, dari KL ke sekian-sekian, dari pukul sekian hingga, okey, ataupun daripada kalau daripada ni melibatkan orang kan, daripada fulan itu, fulanah itu. Jadi dia permulaan lah. Okey, ibtida'ul ghayah ni permulaan kepada suatu kesudahan. Ini memang kalau tak bincang pun kita nampak. Ini yang standard lah kan, min daripada. Meaning macam ada cerita tentang permulaan kepada suatu kesudahan. Permulaan ni dia ada pecah pada dua. Satu permulaan yang melibatkan satu permulaan yang kita kata satu permulaan yang ada melibatkan yang ada melibatkan masa ya, yang ada melibatkan masa. Okey, masa. Alright. Yang ada melibatkan masa. Okey. Yang ada melibatkan masa. Ada juga yang melibatkan tempat, tapi kita bincang yang tempat dulu ya, permulaan tempat, iaitu ibtida'ul ghayah, permulaan daripada sudut tempat. Okey, tempat. Arab menyebut apa kalau tempat, tuan-tuan? Ya. Arab menyebut makan. Makan. Okey, makan. Aywah, makan. Okey. Saya nak tunjuk ada satu contoh ya. Ada satu contoh daripada kitab-kitab yang sempat saya rujuk untuk kita kongsikan pada tuan-tuan ni, macam mana yang kita tak nafilah, memang biasa min maknanya daripada. Ini dia punya makni yang pertama. Ya, makna al-ula li haraf jar min. Okey. Satu ayat ya, daripada ayat surah Al-Isra
Ya, surah Al-Isra ayat kejap ya, saya ni kejap ya. Surah Al-Isra ayat 1. Yang ada Quran, tuan-tuan boleh buka Quran, boleh tengok sama-sama lah. Yang ini kita lalukan ringkas saja. Okey. Baik. So ayat yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, yang ini. Okey. Ada mim ya. Kita cerita sikitlah ya. Subhana maksudnya apa? Maknanya maha suci ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala ya. Allazi ya, yang ya, asra ni Isra, yang kita faham Isra Mi'raj tu ya, yang menggerakkan ataupun memperjalankan ya, bi'abdihi dengan hambanya, maksudnya mempergerakkan hambanya iaitu Nabi Muhammad ya, mempergerakkan hambanya Nabi Muhammad ya, lailan pada suatu malam minal masjidil haram. Kat sini Mina, Mina asalnya min. Kenapa dia berubah kepada baris atas? Okey, sebab pertemuan dua baris mati kat sini ya, pertemuan dua baris mati. Okey, baik. Sebelum tu nak minta tolong admin, rasanya Kak Fin tolong offkan dulu ya. Mic peserta, takut mungkin ada yang mungkin tak berapa dengar ke apa, nak minta tolong sikitlah. Okey, sebab macam ada yang on. Okey, baik. Saya sambung sikit ya. Okey, minal masjidil haram. Okey. So kat sini kalau tuan-tuan tengok ya, minal masjidil haram ni okey, dia min, so dia berubah kepada mina sebab iltiqa as-sakinaini, pertemuan dua baris mati. Tak boleh lah kan, min dia dah baris mati, al-masjid pun dia dah baris mati, so tak boleh. Maka dihidupkanlah harik as-sakin al-awwalnya, dihidupkan baris mati yang pertama pada nun dengan baris atas mina. So kat sini mina ni memanglah maksudnya kita kata ya, dari ya, ataupun daripada, begitulah, darinya tempat. Tapi mina ini sebenarnya dia ada makni apa? Dia ada makni ibtida'ul ghayah, permulaan kepada suatu kesudahan, iaitu permulaan tempat, ya, makan. Sebab dia punya qarinah, dia punya ayat lepas ni itu ada rangkai kata al-masjidil haram. Cerita Isra Mi'raj kan, Wayah lagi tahu kan ceritanya kan, dia start orang kata start mula ceritanya tu, tempatnya starting Nabi Muhammad bermula Isra Mi'raj tu, permulaan ceritanya daripada Masjid Al-Haram. Kan, jadi itu yang dikatakan bahawa Mina ni dia ada carry ma'ani, ataupun Mina ni dia ada fungsi makna, dia ada ma'ani ibtida'ul ghayah, permulaan kepada suatu kesudahan, tetapi permulaan daripada sudut tempat ya, tempat. Kenapa? Sebab lepas ni ada al-masjidil haram. Masjid haram itu adalah tempat bermulanya peristiwa Isra Mi'raj. Kan, jadi disuailah Mina ni, ulama syarah ya, ulama kata ada makna ibtida'ul ghayah min haitsil makan, dia ada ciri makna permulaan tempat. Kerana lepas ni ada al-masjidil haram, Masjid Al-Haram adalah tempat di mana bermulanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini kalau tak bincang pun tuan-tuan nampak. Cuma kita tunjukkan macam mana Ustaz kata ma'ani min tu daripada tu, rupanya memang dengar daripada ni permulaan kan. So dia ibtida'ul ghayah macam mana, daripada sudut tempat dia kan, minal masjidil haram. Jadi di situ ada makna ibtida'ul ghayah min haitsil makan. Ya, okey. Ada tak kalau dah ada makan kan, tempat mestilah ada apa? Ya, mestilah kita kata ada dia punya macam dia punya gandengan lah, dah ada tempat makan, mestilah ada permulaan yang melibatkan apa ya, yang melibatkan masa pula ya, yang melibatkan masa pula. Okey, baik, yang melibatkan masa pula. Okey, sekejap ya tuan-tuan. Alright, so
kalau kita tengok pada pada contoh ni, okey, yang dapat kita ambil ataupun yang dapat kita lihat sebenarnya juga adalah yang melibatkan masa ini, dia ada melibatkan zaman, dia ada melibatkan, kita kata dia ada melibatkan masa zaman lah. Okay, zaman. Okay. So yang zaman ni contoh dia yang zaman contohnya adalah kita kata ada pada ayat dia ada pada ayat 108 contohnya ada pada 108 lah surah At-Taubah. Saya ambil contoh yang biasa ditunjuk dalam buku Nahwu ni, ayat 108 surah At-Taubah. Okey, 108 surah At-Taubah. Okey, ini nak ulang-ulang sikitlah Ini kita nak mengulang sedikit. Okey, ayat 108 surah At-Taubah. 108 surah At-Taubah. Okey. Yang ini pun dia terlalu kita kata jelaslah, maksudnya kita nampak dia punya terjemahan tu tak ada dia tak ada berubah manalah, cuma kita nak kena mengulang sedikit. Okey. Ayat 108 ni surah At-Taubah. Okey. Di sini la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Okey. Nak tanya sikit, la masjidun ni la apa? Okey. Kalau kan kita belajar la, dia ada banyak, ada la jar, ada la, dia apa? Dia ada melibatkan lam yang nasab, kan? Ada lam yang jazam ni. So yang ini agak-agak lam apa ni? Dia ni untuk penegasan ni, dia untuk apa? Dia sebenarnya untuk penegasan yang la ni. Jadi sebab kalau kita nak kata dia jar kan, dia mesti masjidin kan, dia mesti baris bawahkan. Kalau kita nak kata contoh la ni, dia la yang nasab jazam ni, lepas ni dia kena fi'il mudhari'. Kan jadi yang la ni dia satu, masjidun satu, so la tu dia lebih untuk penegasan. So sebenarnya dia la yang mana? La yang taukid ni, la ni. Taukid, penegasan, dia ada makna apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Nampak di sini, sesungguhnya. Masjid. Okey, baik. Nak tanya sikit dengan tuan-tuan. Okey. Lepas dah bincang-bincang semua tu, okey. Nak tanya sikit kan. Okey, baik. Okey. Nampak tak di sini ada usisa? Ada usisa, ada asasa. Jauh mana ni kita boleh kaitkan? Apa beza? Asasa, usisa. Ada tak cakap Melayu? Asas, bina. Asas, bina. Okey, baik. So asasa ni, dia hujung baris atas. Kita belajar kalau hujung baris atas ni melibatkan apa? Dia mesti melibatkan fi'il madhi kan, hujung baris atas, fi'il madhi, ada dhamir huwa, kata akar, root words. Tak mahu sangatlah ulang-ulang dengan tuan-tuan sebab semua dah tahu kot yang ini. Kan? Dia masuk area sini. Asasa ni lah. Sebab dia hujung baris atas, so ada huwa, fi'il madhi, kata akar, ada telah, macam itulah. Okey, itu yang kita nampak. Okey. Asasa ni madhi yang standard, madhi yang aktif, yang kata akar. Okey, asasa bila kita tahu dia madhi, tengah-tengah ada sabdu. Kita ada bincangkan kalau tengah-tengah ada sabdu macam karama, macam kallama, allama, asasa madhi, hujung baris atas ada huwa begitu dia punya bentuk dia. Okey. Lepas tu kita kata dia ada dia madhi yang maklum, madhi yang standard, okey, madhi yang kata akar, yang aktif. Bila tengah-tengah sabdu ni terus kita tahu, terus kita cam dia berkaitan wazan nombor berapa. Kalau pada nota kita ni
dia masuk dah sabdu tu macam nombor 3 kan. So terus tangkap dia wazan yang ketiga. Ni saya nak tunjuklah ni wazan yang ketiga. Okey, wazan yang ketiga ni, ketiga. Fa'ala. Dia sebut fa'ala, so dapat as-sasa. Fa'ala as-sasa. Fa'ala as-sasa. Okey. Bila fa'ala ada tambahan terjemahan apa? Tuan-tuan, bila kita jumpa fa'ala ni, okey, dia ada tambahan terjemahan apa? Mendengankan. Cuba tengok terjemahan masing-masing. Ayat 109 ya. Ayat 109 ya. Surah At-Taubah ya, perkataan asasa ada mendengankan ya. Cakap Melayu asas bina dirilah, begitulah. Mendirikan ya. Asasa mendirikan. Nak dapat macam mana tuan-tuan tengok terjemahan tanda. So, kalau macam tu asasa mendirikan, apa beza dengan usisa? Hanya yang belajar bahasa Arab dia nampak kan dua-dua sama je, alif hamzah sin, tapi satu asasa usisa. That's why tuan-tuan kita nak kena ada basic bahasa. Baru kita baca Quran tu kita nampak. Kan beza dia. Dalam masjidun sesungguhnya ustaz cerita sesungguhnya masjid ya, usisa, satu asasa kata akar yang betul-betul ya, standard root words, fi'il madhi ya, yang pada kita punya wazan ni nombor 3, yang kolom menegak nombor 1 ya, madhi yang aktif, yang normal, yang maklum, yang biasalah. Kan, tapi kalau kita jumpa ya usisa ni, kita pesan apa? Kalau tuan-tuan jumpa ya fi'il madhi ya, hujung dia baris atas, hujung dia baris atas begitu ya. Hujung dia baris atas ya. Tetapi madhi itu ya, dia punya hujungnya baris atas ya. Madhi hujungnya itu dia baris atas ya. Tetapi awal dia dhammah ya. Awalnya dia dhammah. Ya, awalnya dia dhammah. Ya. Bila kita kata dia dhammah ya, tuan-tuan pegang. Kalau jumpa ya, madhi hujungnya baris atas kan, yang kata akak ada huwa tu, tetapi kalau awalnya ada dhammah macam usisa, ulima, kita dah tahu ini madhi. Tapi ustaz kata kalau madhi yang awal dia itu ada madhi awalnya ada baris dhammah, ada baris depan ya, depan, maka itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya majhul, fi'il yang majhul. Apa majhul ni? Passive voice, pasif. Tuan-tuan faham kan pasif? Ada di. Kalau asasa mendengankan, mendirikan, usisa apa? Didirikan. Saya terpaksa menyimpang sikit sebab di sini finding yang baik untuk tuan-tuan kita mengulang, kita murajaah balik. Tengok. Pegang apa? Dah tahu itu madhi. Madhi yang biasa, awal dia baris atas, baris bawah. Tuan-tuan tengok ni. Tengok ya. Semua baris atas ataupun dia baris bawah, dua je. Macam mana kita boleh kata ya, macam usisa ni memang madhi hujung baris atas. Tapi kata dia usisa tu dia madhi normal, aktif. Tak. Madhi yang normal aktif dia awal dia baris atas kan, ataupun dia baris bawah. Jumpa madhi kalau awal dia baris depan, usisa, apa-apalah ulima diajarkan ya, futihah ya, futihah dibukakan. Madhi, kenal madhi awal dia dhammah. Mesti apa? Majhul, kata kerja pasif ada di. Ni tengok pada ni. Saya dah cerita jelas-jelas dengan tuan-tuan kat sini, tengok. Pada kad ni tengok, pada kita punya modul, nampak tak majhul? Madhi majhul awal dia apa? Dhammah. Awal dia dhammah sampai bawah dhammah. Itu beza, nak kena nampak. Madhi normal, aktif, asasa. Madhi yang majhul, pasif, usisa. Ya, usisa. Itu sikitlah tuan-tuan boleh praktis bila kita jumpa madhi. Kan macam tu. Okey, baik. So itu antara dia ya, yang dapat kita nampak ya setakat ini.
kita share dengan tuan-tuan bahagian tu kan. Okey. Baik. Sekejap ya. Saya punya laptop ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, alright tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan nampak itu kan, kita punya basic tu itu memang dah dapat lah. Okey. Lamas tidurnya sesungguhnya masjid itu ya, yang dibina atas dasar ataupun yang didirikannya atas dasar ketakwaan itu iaitu Masjid Quba. Ini cerita tentang Masjid Quba ya. Min dari ataupun sejak dari awali yaumin. Maksud awal Melayu lah ya, awal ataupun pertama ya. Yaumin, apa makna yaumin? Hari ya, sejak dari ataupun sejak hari pertama pembinaan Masjid Quba itu yang dibina atas dasar takwa. Ahaku ya, sepatutnya ataupun seharusnya antaku mafi, engkau beribadah ataupun engkau melakukan ibadah di dalam masjid tersebut. Saya tak maulah cerita tentang asbab nuzul semua, nak fokus cerita tentang apa? Awali yaumin. Oh, min ni ustaz, kita kata min ni ibtidaul ghayah lah, permulaan kepada suatu kesudahan yang masa, yang melibatkan permulaan masa. Ya, sebab yang min di sini qarinahnya, buktinya lepas min itu ada awali yaumin. Hari pertama, yang min dari ataupun sejak awali yaumin. Hari pertama. Jadi maksudnya apa? Bila mana lepas min tu ada sebut awali yaumin, hari pertama, maka hari pertama itu permulaanlah kepada cerita tentang pembinaan Masjid Quba itu yang dibina atas dasar ketakwaan. Jadi min ini ada makni apa? Ada fungsi makna ibtidaul ghayah, menceritakan tentang permulaan masa, kan, permulaan masa dibina Masjid Quba itu, iaitu dari hari pertama dibina Masjid Quba atas dasar ketakwaan. Ya, masjid itu yang sepatutnya engkau melakukan ibadah di dalamnya. Itu mungkin tuan-tuan nampak macam, okay, ustaz, itu kalau kita tak bicara pun kita tahulah min daripada memang. Tapi sebenarnya saya nak saja sharing dengan tuan-tuan, min dia bukan setakat itu kan, yang kita tahu. Punya hebatnya ma'ani huruf ni, sampai banyak buku-buku bahasa Arab dia bukan bincang nahu, soroh, balaghah, ada sampai satu tahap dia bincang ma'ani. Macam tadilah kita cerita dengan tuan-tuan, apa beza Melayu kan, contoh perbezaan antara pelakuan melihat, memandang, contoh melihat, memandang, merenung, ya, memerhati, menengok, istilah ada beza kan. Melihat mungkin umum, memandang mungkin lebih dekat, merenung tu mungkin objeknya lebih dekat lagi. Itu ma'ani. Dalam bahasa Arab tafsir banyak sentuh tentang ma'ani. Kalau tuan-tuan perasan, ada tak min dengan ma'ani yang lain? Tuan-tuan akan nampak min yang kedua apa? Dia sekurang-kurangnya seingat saya dia ada dalam 7 atau 8 ma'ani untuk min, haraf jar. Yang kedua apa? Terkadang ibu ayah akan nampak min ini tuan-tuan, dia lalu pada ayat-ayat Al-Quran, dia lalu dengan makna untuk menjelaskan sebab. Untuk menjelaskan sebab, min itu datang untuk menjelaskan sebab ya, ataupun menjelaskan alasan, menjelaskan sebab, menjelaskan justifikasi bagi perkara yang sebelumnya. Contoh kita jumpa ada min tu akan datang bertujuan untuk menjelaskan sebab ataupun justifikasi bagi makna ataupun bagi sesuatu perkara yang sebelum min tu. Minnya apa namanya? Okey. Minnya itu ada ma'ani ta'lil. Apa maksud ta'lil? Menjelaskan ataupun min yang datang untuk memberikan sebab ataupun alasan ataupun illah lah. Ta'lil tu daripada allala. Yu'allilu ta'lil, memberikan sebab, alasan ataupun justifikasi. Justifikasi. Bagi apa? Bagi statement ataupun bagi satu ataupun bagi suatu perkara. Bagi suatu statement yang datang sebelumnya. Biasa min itu kalau yang ta'lil
dia datang dengan makna kerana. Min ada makna kerana juga. Min kerana ataupun disebabkan. Biasanya kita akan nampak kalau min ini dia datang takti ataupun haraf min, datang dengan makna ta'lil, menjelaskan sebab, alasan bagi statement yang sebelumnya tu. Ini biasa maknanya kerana ataupun disebabkan. Memang larasnya biasa macam tu. So tak peliklah kalau tuan-tuan jumpa min kan dia macam kerana. Akan dia macam terjemahan dia disebabkan ada. Okey? Bila min begitu, biasanya tuan-tuan bukanlah wajib. Ada dua contoh. Dua-dua contoh tu yang ada min kerana ataupun disebabkan ta'lil ni, dia ada pada ayat yang berkaitan amsal. Perumpamaan. Perumpamaan dan juga ada rangkai kata khasyatillah. Khasyah. Apa contohnya ada pada dua surah yang setakat saya dapat share dengan tuan-tuan lah pada waktu kita yang agak terbatas ni. Satu apa? Satu ada pada ayat, kalau tuan-tuan perasan ada pada ayat surah atau surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-74 pada marajik yang saya rujuk ni lah. Ni ayat 74 surah Al-Baqarah. Lagi satu saya pesan dengan tuan-tuan, kalau boleh, kalau bolehlah, tuan-tuan sharekan link kelas muhadarah-muhadarah yang Rich Quran Center provide untuk orang awam. Jadi manfaatnya pun tuan-tuan dapat, kawan-kawan kita kelas talaki tafsir ke talaki tajwid pun sama-sama boleh ambil istifadahkan, sebab semua kelas kebanyakannya lah kan semuanya kita Rich Quran Center sediakan untuk tuan-tuan lah. Masing-masing boleh ambil peluang. Ada kelas qiraah, ada kelas tafsir, ada kelas i'rab, ambil peluang belajar. Baik, ayat 74, tuan-tuan tengok ayat 74, saya share kod. Okey. Baik, ayat 74 dia surah Al-Baqarah. Di sini terlalu banyak kathir min huruf atau min harfil jar min, min ba'di dzalika minal hijara minhu minha min banyak, min terlalu banyak. So tuan-tuan akan nampak macam okey, so what kan, so apa yang kita nak bincang ni, yang mana? Tuan-tuan ambil yang ini. Saya zoom sikit takut macam mungkin tak berapa nampak sangat. Okey ni okey, baik. Okey. Ayatnya wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, yang ini. Okey, ulang kejap. Apa makna wa? Okey, dan inna. Okey, inna sesungguhnya, inna biasa awal-awal ayat. Nampak tak ni? Inna awal ayat. Inna awal ayat. Ni kira awal lah. Tuan-tuan nampak tak ada tanda waktu ni. Jim ni kan jaiz ni. Maksudnya dia nak kata apa? Ni satu ayat, ni satu ayat. Dia gunakan inna. Anna dia tengah-tengah. Anna dia tengah-tengah. Nampak tak inna? Mana input yang kita dapat tu kita tuan-tuan tanda. Nanti bila kita jumpa, kita nampak pattern dia. Quran ni dia berpattern. Punya hebat kalam Allah ni, kalau tuan-tuan tengok dia sistematikan ini untuk ni. Dia punya setiap susunan kalimat tu ada sir, ada asrar dia. Kenapa guna word tu? Kenapa guna word itu? Kenapa disusun begitu? Jadi kita perlu rujuk tafsir lah. Ulama tafsir yang syarah kepada suatu ayat daripada aspek ma'ani, lughah begitu. Okey, wa inna, dan sesungguhnya yang minha, minha. Sebahagiannya minha. Sebahagian ha ni merujuk kepada al-hijarah ni. Al-hijarah. Satu hijarah ni hajar. Hajarul aswad, hajar. Satu. Banyaknya jamaknya hijarah. Banyak. Okey, banyak. Batu-batu. Dan sesungguhnya minha. Terdapat sebahagiannya batu-batu lama yahbitu yang meluncur, yang jatuh meluncur, yang jatuh luruh, yang jatuh luruh, yang jatuh meluncur. Ini perumpamaan. Allah kata ada sebahagian batu-batu yang jatuh luruh, yang jatuh meluncur.
Apa sebabnya? Apa sebab batu tu jatuh luruh, jatuh meluncur? Ya? Min. Kerana. Nampak tak kat sini min? Karena. Ini bahasa Nusantara lah. Kan min. Karena. Tak perlu tuan-tuan tengok mana satu kerana ni. Ni min, kita belajar min dengan ustaz. Min daripada itu makni yang pertama. Ini min apa? Min ada makni yang kedua ta'lil. Sebab min ni datang untuk apa? Untuk ta'lil. Untuk menjelaskan sebab tentang lama yahbitu. Untuk menjelaskan justifikasi alasan. Kenapa sebagian batu itu akan jatuh luruh. Jatuh meluncur. Apa sebabnya? Min. Kerana. Khasyatillah. Khasyah. Ya? Dzalika liman khasya rabbah. Kan khasyah. Akan khasyah takut. Ya, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan tuan-tuan akan termin kat sini, ya? Terjemahnya daripada lagi. Dia tak masukkan. Contoh kita terjemahnya lama yahbitu, ya. Sebagiannya jatuh meluncur daripada. Ya, min. Daripada. Takut kepada Allah. Kan dia macam tak masuk terjemahan begitu. Sebab min kat sini, dia ada makni apa? Dia bukan daripada yang tuan-tuan dengan min daripada tu ibtidaul ghayah. Kan? Dia macam permulaan. Ini bukan cerita permulaan ini. Dia nak taklil, menjelaskan sebab, alasan, justifikasi. Kenapa Allah kata wa inna minha lama yahbitu? Kan ada sebagian batu-batu yang akan jatuh meluncur. Apa sebabnya? Min. Kerana khasyatillah, ya? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak min ni dia dah mula mencapah kepada makni yang lain. Bila min ada fungsi makni yang lain, ta'lil, menjelaskan sebab ataupun alasan yang sebelum, maka min tu ada terjemahan keranalah, disebabkanlah. Okey? Ada tak contoh lain? Tolong tambah kat sini min. Dia biasanya ada dalam ayat apa? Okey, dia biasa ada dalam ayat yang berkaitan perumpamaan, ya. Hikam, ada ciri hikam, ada ciri amsal, dan ada rangkai kata khasyatillah. Ini yang is a good finding untuk tuan-tuan nampak dia punya pattern. Isti'mal harfil jar min fil Quran. Dia punya pola penggunaan dia. Bila orang yang ada asas, bila dengar aspek begini, tuan-tuan akan nampak begitu luasnya ilmu bahasa itu bila kita relate dengan Quran. Buku-buku nahu banyak, tapi bila kita relate dia punya amsal, dia punya amsilah, dia punya sampel dengan Quran, itu lebih berkesan pada kita. Kan sebab kita nampak bentuk pola penggunaan dia. Ada tak lagi contoh macam ni? Tuan-tuan biasa dengar tak yang perumpamaan kan Allah kata kalau Quran diturunkan ke atas sebuah gunung kan akan terpecah terbelah gunung itu, ya. Ayat 21 kalau tak silap surah Al-Hasyr, ya, ayat 21. Okey. Ayat 21 surah Al-Hasyr saya sharekan kejap dengan tuan-tuan. Okey. Minggu depan saya stop ni, kita bincang surah Al-Baqarah. Lama dah tak masuk surah. Minggu depan perlu masuk surah balik. Ya, ni dah berminggu ni kita bincang luar dengan tuan-tuan. Back to the basic lah. Kita masuk balik surah supaya yang poin asas pun kita dapat mengulang. Baik, okey. Okey. Ya, ini okey, ayat 21 ni. Lau, masuk lau. Cakap Melayu, ya. Kalaulah, ya, ataupun sekiranya, ya. Anzalna, ada na. Kami. Ini apa kalau tambah hujung ni? Nah. Ya. Perkataan tambahan di hujung berkaitan apa? Berkaitan madi, ada naka, kami nahnu, Allah Subhanahu Wa Taala, anzalna, nuzul Quran,
turun, menurunkan. Kami Allah telah menurunkan. Ya, menurunkan apa? Menurunkan apa? Bila apa ya? Belajar apa, lihat apa, bila apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih objek apa hukum dia tuan-tuan? Seminggu dah ni kita tak ada kelas ni. Nampak tak agak-agak? Mansubkan maf'ulun bih. Ada tak word yang mansub fathah di hujungnya? Turunkan apa? Turunkan Al-Qur'ana. Sebab Al-Qur'ana. Nampak? At least tuan-tuan bolehlah. Bila kita belajar tu, bila kita baca tu, boleh kita relate bahasa. Boleh celik, tuan-tuan boleh baca Quran, tajwid ada, qiraat ada. Kita masuk elemen bahasa. Barulah bila kita baca tu, kita hafal lau, anzalna, kita terbayang makna ustaz cerita. Lau, kalaulah, Al-Qur'ana, mansub. Kita dapat, tak mudahlah ayat tu hilang sebab kita macam i'rab kata yang ada kaitan dengan makna dan terjemahan. Kan, okey. Kalaulah kami Allah yang menurunkan Al-Quran, ala jabalin. Ni kenapa kena tanwin? Sebab tiada alif, tak ada alif lam ni, so kena tanwin lah. Kenapa baris bawah? Haraf jar. Ya, ala haraf jar membaris bawahkan. Jabalin ni, dia gunung, dia ya. Dia English tu dia Kalau tuan-tuan jumpakan perkataan Arabnya, perkataan Arab Quran, dia nampak hujungnya tanwin, an, on, in macam tu, dia nakirah, dia dia a mountain. Kalau alif lam al-jabal, dia baru the. Ni sikitlah input yang tuan-tuan saya rasa kena nampak. Yang ini jabalin perumpamaan kan, so macam gunung, ya, ke atas sebuah gunung, mana-mana gunung lah, kan, umum. Bila umum, so nakirah, so perkataan umum nakirah, dia tanwin. Tuan-tuan camkan, bukanlah semua, tapi Quran bahasa Arab dia macam tu. Isim, kalau hujungnya dia tanwin, itu dia umum. Kan macam a mountain. Kalau alif lam al-jabal dia khusus. Macam tu, dia sebab dia sebut kasih tanwin. Maksudnya umum lah, kan perumpamaan. Sebab adakah Allah betul-betul turunkan Quran ke atas sebuah gunung? Tuan-tuan, Quran ni taklifnya kepada siapa? Kepada kita kan, kepada umat Nabi Muhammad, manusia. Jadi perumpamaan. Lagi satu pegang, kalau ada lau di misalnya la ni. Dia punya pasangan lau, la. Lau, dot, la. Lau ni kalau sekiranya. Misal ada la. La ni apa? La tadilah, tuan-tuan jumpa la. La masjidun, la. Taukid penegasan, pasti. Nampak tak? Dia semua ada kaitan tu. Nak cerita semua dengan tuan-tuan ni, nanti tak habislah kita punya ma'ani. Kita punya tajuk ma'ani tu. Jadi ambil mana-mana bahagian tu, tuan-tuan just tambah je. Nanti bila kita jumpa, kita boleh kait-kaitkan ya, dengan input yang kita dah ada. Okey? Allah kata apa? La ra'ai tahu. Pasti. Ya, inilah yang lam masjid tu. Lam taukid. Bertaukid penegasan, so pastilah. Ada lam, mesti ada la. Kalau la, pasti. Kalau la, pasti. Dia begitu. Uslub Al-Quran. Penggunaan lau. La ra'aitah. Ya? Pasti engkau akan melihatnya gunung itu. Khasyi'an, cakap Melayu, khusyuk. Khusyuk tunduk kan, ya? Tunduk patuh. Ya? Mutasadian, terpecah. Allah kata kalau Quran ni turun ke atas sebuah gunung, gunung tu akan terpecah. Akan terbelah. Ya? Dia akan tunduk, akan terpecah, terbelah. Apa sebabnya? Apa sebab ya, gunung itu, kalau contoh gunung itu diturunkan ke atasnya, ya, gunung itu diturunkan ke atasnya Quran, ya, satu gunung umum diturunkan ke atasnya Quran, gunung itu akan tunduk, terpecah, terbelah. Ya? Apa sebabnya? Apa sebab khasyian mutasadian? Apa sebab? Bila nak cerita sebab, bila nak jelaskan sebab, alasan justifikasi, datang min. Datang min taklil. Min.
Kenapa gunung tu akan tunduk terpecah terbelah kalau diturunkan ke atasnya Quran? Kenapa? Min. Kerana. Disebabkan. Nampak tak di sini? Disebabkan. Kerana. Saya tak boleh garantilah tuan-tuan punya terjemahan ada sebab ini terjemahan dia depends. Tapi itu, so kita macam, oh patutlah min ni boleh kerana disebabkan. Rupanya dia ada ma'ani yang ukhra. Ya, ada fi al-ma'ani al-ukhra, ada makna yang lain yang kita kena nampak. Dia affect pada translation. That's why translator ni tuan-tuan mutarjim, dia ada dia punya komite, dia ada dia punya lajnah. Mesti orang tu dia macam panggil ahli bahasa Melayu, ahli bahasa, sebab dua-dua. Kan sebab terjemahan nak bagi orang awam kan macam kita baca. So kita pun tahulah maknanya kat sini bukanlah sembrono penterjemah dia min biasa daripada ini disebabkan memang ma'ani min tu dia menuntut kan. Sebab ma'ani min sekarang dia ada makna ta'lil. Kan sebab min ma'ani sekarang ada makna ta'lil. Sebab min di sini menjelaskan, min ini menjelaskan sebab tentang kenapa gunung itu akan tunduk, khasyian akan terpecah terbelah, mutasadian. Apa sebabnya? Min, kerana ataupun disebabkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Min, sebabkan takut kepada Allah. Tadi kita kata dengan tuan-tuan apa kita pesan? Min yang ta'lil dalam situasi apa? Perumpamaan, dan ada rangkai kata khasyiatillah. Bukanlah semua, tapi dua inilah yang saya dapat sharing dengan tuan-tuan kan yang masing-masing nampak. Okey? Baik. Nampak ya kat sini jelas. Ya, sebab kelas malam ni saya tak sempat share dengan tuan-tuan. Ada kelas-kelas yang lain saya dah sempat kongsi. Kelas malam ni belum, jadi saya just kongsilah dengan tuan-tuan kan apa istifadah yang dapat kita ambil daripada kehalusan gaya bahasa Quran. Okey, min seterusnya dia ada dalam lebih kurang 8 macam tu, tapi yang dapat saya share dengan tuan-tuan pada waktu yang agak terhad ni ada lebih kurang 5 lah macam tu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga okey, yang ketiga ya, dia ada makna yang ketiga dia ada makna apa? Min ya, ta'ti bi makna zarfiyah. Zarfiyah. Okey, zarfiyah. Okey, zarfiyah. Zarfiyah ni apa tuan-tuan? Zarfiyah ni macam kita kata ni lah ya, meaning macam kita kata kata nama arah lah, arah begitu ya. Min dia ada ma'ani, Ustaz, min ada fungsi makna zarfiyah, pada. Okey, min terkadang dia datang dengan makna pada. Tuan-tuan tengok ya, nanti bila min tu yang sepatutnya dia ada makna zarfiyah, pada, tapi kalau terjemahkan daripada, terjemahkan yang lain, dia akan menyimpang maknanya. Okey, mungkin ada yang tanya jugalah, Ustaz, kalau kita kata macam tu, okey, kalau kita kata macam tu, meaning macam maksudnya macam mana kita nak ta'inkan, meaning macam mana kita nak trace kan. Okey, Ustaz, min ni Ustaz kata dia ada makni. Jadi dia punya fungsi makna untuk permulaan lah, untuk jelaskan sebab lah, untuk zarfiyah pada lah. Jadi macam mana kita nak tahu? Ni bukanlah kita share dengan tuan-tuan maksudnya kita boleh tentukan. Dia kena tengok kepada konteks. Kalau tuan-tuan dapat min kan, dia ada makna lain tu kita dah dapat agak. Kan sebab makni dia bermacam. Okey, ada tak contoh lain? Ada pada ayat, dia ada 5 ya. Tuan-tuan standby, dia ada 5. Ada pada ayat surah Al-Jumu'ah. Okey, surah Al-Jumu'ah. Okey, baik. Ayat ayat 9 surah Al-Jumu'ah ni saya ulang sikit, tuan-tuan standby ya. Okey. Okey. Maksud ya ayyuha ya, maksud ya ayyuha tuan-tuan. Okey. Wahai orang-orang, alladzina, mausul, apa makna alladzina? Kira orang-orang yang jugalah ya. Amanu, dia kalau ada waw alif ni ya, amanu ya, kafaru ya, amanu, kafaru, berkaitan apa? Waw alif ni berkaitan
madhi, ada dhamir hum kan, ya, mereka beriman. Ya, mereka beriman. Okey, idza. Idza. Ingat tak? Ada satu muhadarah kita share dengan tuan-tuan, al-farqu, al-farqu, al-faraq. Al-faraq, al-faraq, perbezaan antara idza dan juga in. Kan, kita ada bincang satu muhadarah hari tu. Saya tak berapa ingatlah sesi berapa, tapi kita ada bincang kan. Ni tuan-tuan dapat tak kenapa dia gunakan idza? Kan kita kata bila ayat guna idza, maksudnya apa? Kan idza ini kan sama. Maknanya apa? Macam boleh apabila kan? Okey, ya, ini apabila, ya, apabila, ya, apabila. Okey. Jika sekiranya, kan bila ayat ada idza, maksudnya apa? Itu lebih kepada dia perkara tu dia pasti berlaku. Kan maqtu'un bihusul, ya. Idza sama'un fatarat. Bila ayat Quran cerita tentang kiamat guna idza. Idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat. Sebab kiamat pasti berlaku. Jadi ini sebab ada cerita tentang solat kan, solat, ya, dia banyak berlaku, pasti berlaku kan, satu kewajipan dalam kehidupan seorang Muslim. That's why dia gunakan idza. Dia tak datang in. Ini manfaat-manfaat yang kita dah pernah sharing kan dengan tuan-tuan pada muhadarah yang lepas-lepas. Tengok balik video-video yang admin ada sharing dengan tuan-tuan di YouTube, dan tuan-tuan boleh tengok, ya, kalau terlepas missing muhadarah pada halqah atau pada episod tertentu tu, cek balik pada YouTube tengok. That's why dia gunakan idza. Sebab idza ni dia punya makna apa? Maqtu'un bil husul. Maqtu'un bil husuli. Kan dia pasti akan dapat, pasti berlaku. Hanya orang yang belajar bahasa Arab, hanya orang yang ada lalu babul lughah tu ataupun manhaj bahasa tu, bila dia ada dengar, dia akan rasa zauq tu. Maksudnya nikmat baca tu, kekuatan makna tu, itu yang saya nak cerita dengan tuan-tuan dalam kelas Arab kita. Ya, ada kelas, ada juga yang WhatsApp saya tanya Arab. Arab tu apa Ustaz? Arab tu saya kata tentang elemen bahasa. Dia ingat Arab tu yang iqra' untuk baca. Bila kelas Arab ni tuan-tuan fokusnya apa? Tentang bahasa Arab, penjelasan perkataan tu. Arab kata tu, kenapa guna itu, kenapa guna ini, kenapa baris ni macam tu Arab. Okey? Baik. Macam tadi kita baru cerita dengan tuan-tuan, ya, belum habis lagi dah jumpa balik. Jumpa apa? Tadi kan ada jumpa kan Nudia. Tadi kita jumpa apa? Ussisa. Tolong tengok balik. Saya cerita jelas-jelas dengan tuan-tuan. Apa yang sama Nudia ussisa? Fi'il apa? Hujung baris atas. Fi'il madhi. Ni ada huwa. Ada huwa. Tapi awalnya apa? Dhammah. Nampak tak? Tahu dah Nudia ussisa madhi, hujung baris atas. Ada huwa, madhi. Tapi takkanlah kata madhi yang normal. Kan ni madhi apa? Awal dhammah. Macam ussisa. Saya kata bila madhi, awal dhammah, tadi pun kita tengok kan, banyak-banyak punya kolom tu, mesti dia majul ada di. Ada di. Okay, di. Biasa tak dengar Nudia, nida. Araf nida. Seruan. Ya, nida. Seruan. Ya, nida. Seruan. Ya, Nudia diseru. Diseru. Soalah tuan-tuan kena tengok terjemahan. Tengok perhati terjemahan. Dia kata tengok terjemahan pun dia tak berapa nampak sangat aku. Jadi kena tengok terjemahan. Apa ada pada terjemahan, ambil. Kaitkan dengan syarah kita. Ya, bila diseru untuk solat, untuk menaikkan solat, min. Mungkinlah kita ustaz kita bantailah kot min ni, ya, daripada. Tata cuba tengok kalau terjemahkan daripada, apa jadi dia punya? Dia jadi macam pelik dia punya terjemahan. Sebab min kat situ dia bukan daripada, min daripada ni setakat sebatas ma'ani ibtida'ul ghayah kan, setakat macam permulaan, ya, dari sekian ni bukan dari. Sebab min kat sini ma'ani ni dia bukan dari.
Kalau terjemahkan dari ya, apabila diseru ya untuk menunaikan solat ya, min dari ya, dari hari Jumaat. Kalau dengar terjemah pun macam janggal kan ya? Apabila diseru untuk menunaikan solat dari hari Jumaat, macam seolah-olah ada bertempoh. Ini cerita tentang solat Jumaat dalam hari Jumaat. Pada hari Jumaat, solat Jumaat pada hari Jumaat. Kalau terjemahkan min, nak juga min terjemah dari kan ya. Habis disuruh untuk menunaikan solat dari hari Jumaat. Ya, menunaikan solat dari hari Jumaat. Jadi dia jadi macam makna tu dia menyebut. Sedangkan Boleh bayar kita kata min di sini, dia ada makna okey, ni dia ada Sian konon. pada Konon sian. admin Kafi Kelas. of microphone. Makanan tu ada jemput-jemput. Jemput jagung. Sedap. Tidak sedap. Tak sedap. Benda tu. Ada Mooncake kan? Chinese ni tau. Mungkin Apa benda ni? Bukannya. Apa tak larat. Okay, alright. Mohon maaf tuan-tuan. Okay, that's why mic tu tuan-tuan kena tengok-tengok. Okay, alright. So saya sambung ya. Okay. Min ya, min. Dari ya. Kalau terjemahkan min dari ya, menunaikan bila disuruh untuk menunaikan solat dari hari Jumaat. Ya, maksudnya ada bertempoh, itu bukan makna yang dikendaki. Okay, min ini dia pada hari Jumaat. Sebab min ini dia bukannya ibtidaul ghaya, dia bukannya macam awal tadi tuan-tuan dengar kan, minal masjidil haram ya, zaman la masjidun ussisa ala taqwa, min awal itu bolehlah dari. Nampak dia dah mula kita kata apa, bervariasi ya, makna. Bila min ada variasi makni, maka minnya kita nampak dia akan efek pada terjemahan-terjemahan. Tuan-tuan tengok sendirilah. Yang ini pun saya kata mungkin terjemahan kita tak berapa nampak. Dia kena tengok pada terjemahan juga. Okey. Jelas ya, min zorfiyah. Okey. Maaf tadi ada sedikit gangguan-gangguan sedikit. Okey, baik. Biasalah kelas online ni ya, tuan-tuan. Jadi kena tengok-tengok sikit ya. Dia punya mic tu takut tuan-tuan tak perasan. Okey. Okey, min yang keempat. Okey, yang ni seronok cerita dengan tuan-tuan. Min je hari ni. Okey, min ya. Okey. So min yang keempat kita nak share dengan tuan-tuan apa? Okey. Min, perasan tak min juga? Dia datang dengan makna, kadang-kadang min, kita jumpa min, okey, min, dia datang dengan makni tab'id. Kan, tab'id. Okey, min. Sekadar min, hanya min kita tahu, daripada rupa-rupanya, banyak lagi kan, makni yang ada. Quran pula tu, dia tunjuk. Min ada apa? Dia ada makni tab'id. Maksud tab'id, sebahagian. Maknanya, kalau tuan-tuan nampak minnya, terkadang min, dia datang dengan fungsi makna, memberikan makna sebahagian daripada sesuatu perkara. Sebahagian dari. Sebahagian daripada. Dia punya makna begitu. Sebahagian dari. Sebahagian daripada. Okey, min. Dua ayat. Perasan tak bila sebelum tuan-tuan lelap mata tu kan kita tidur kan, kita ada baca al-mulk ya, ada satu ayat dalam surah al-mulk kan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Di situ ada makni min yang ya'ti bi makna tab'id, sebahagian dari, sebahagian daripada. Ini kita nak share dengan tuan-tuan malam ni. Bincang tak banyak pun, tajuknya pun simple ni, tapi
tengok contoh. Bila contoh Quran tu tuan-tuan nampaklah kan impact kita murajaah tu sangat berkesan untuk kita nampak penggunaan dia. Okey. Maksud apa makna huwa? Dia. Apa makna allazi? Yang. Apa makna ja'ala? Menjadikan lakumu, ya, untuk kamu semua al-ardha, bumi, zalul. Apa makna zalul tuan-tuan? Apa maksud zalul? Satu kemudahan. Bumi ini Allah jadikan mudah untuk kita teroka, ya, untuk kita tinggal, untuk kita menetap. Famshu, ya, maka berjalanlah, ya, bermusafirlah, berjalanlah, musafirlah fi mana kibiha, ya, fi mana kibiha, seluruh di sudut-sudut, ya, di seluruh pelosok bumi, ya, di penjuru-penjuru, di seluruh sudut, ya, pelosok bumi, ya. Wa kulu, ya, dan makanlah min, ya, min, ya, daripada. Kenapa tak min? Min ada makna apa? Min sebahagian daripada, sebahagian daripada pun boleh. Kita pun fikir, kenapa Ustaz ditambah sebahagiannya? Sebab kenapa? Dalam bahasa Arab, min, haraf jarmin yang mabni ni, yang biasa kita dengar daripada ni, terkadang fungsi maknanya mengisyaratkan kepada sebahagian bagi sesuatu perkara. That's why dia terjemahkan sebahagian dari. Ya, waklu, dan makanlah, ya, min, sebahagian dari rizkihi, ya, rezekinya, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian. Maksudnya apa? Penterjemah amanah tak tuan-tuan? Penterjemah amanah. Penterjemah sangat meraihkan, penterjemah sangat meraihkan makni yang ada pada min, tabaid, berdasarkan tafsir nampak ada min, ada makna tabi'id, so penterjemah pun dia translate lah kepada sebahagian. That's why ialah ni amanah kan, setiap perkataan ni. Jadi cuba juga nak menonjolkan special ataupun istimewanya haraf jarmin dengan menyelahkan makna, dengan menyelahkan makna tabi'id, iaitu sebahagian dari. Macam tu. Ya, makanlah sebahagian dari rezekinya. Okey, baik. Ada tak contoh lain? Okey, contoh lain yang kita nak share dengan tuan-tuannya, ada satu daripada ayat Al-Quran. Okey. Lagi satu ada pada ayat 15, ayat 92 surah Ali Imran, ya, ayat 92 surah Ali Imran. Okey ni. Okey. Alright. Okey, tuan-tuan tengok, ya, kita punya bentuk ayat dia. Okey. Okey. Ayat 92 surah Ali Imran. Ayat 92 surah Ali Imran. Sekejap. Saya scroll kepada ayat terus. Okey. Okey, ni ayat ni, ya. Okey, ada lan. Apa makna lan? Lan ni dia mesti ada sekali-kali. Tidak sekali-kali. Ataupun sekali-kali tidak. Dia ada makna takbid. Takbid. Okey. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Begitu. Ataupun sekali-kali jangan. Dia ada makna begitu. Ya? Sekali-kali tidak. Dia macam, ialah dia ada ciri takbid. Lan, ya. Sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Tanalu, ya. Engkau, ya, ataupun kamu semua mendapat ataupun memperoleh. Allah kata apa? Kamu, ya,
tidak, ya, kamu tidak sekali-kali akan mendapatkan, akan memperoleh. Mendapat apa? Memperoleh apa? Bila mendapat apa, bila tidak akan mendapat apa, tidak akan sesekali memperoleh apa, bila apa ni berkaitan maf'ulun bi, apa hukum dia? Mansub fatah. Yang mana? Al-birra. Dia soal birra. Tuan-tuan nampak tak bila kita ada asas tu, bila kita hafal Al-Quran, kita macam dia jadi mudah kita nak hafal. Macam nak kata, dia jadi macam kita tak hafal lah. Kita bukan sekadar hafal. Kita ada maklumat word tu, macam ada juga makna dia, kita terbayang lantanul birra, birra tu ada MB. Itu kan menguatkan hafalan kita. Setakat saya nampak macam itulah pengalaman saya sikit-sikit menghafal, tuan-tuan, itu yang saya nampak. Bila kita ni ada asas Quran, ada asas bahasa tu, sikit sebanyak, sikit pun dia akan ada impact dia kalau kita ulang. Kita ulang. Okey? Lantarul birra. Ya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh apa? Kebaikan. Al-birra ni kebajikan yang sempurna. Kebajikan ni tuan-tuan, al-bir ni kebajikan ni maksudnya infak sedekah tu begitu. Kita infak, kita sedekah ni macam-macam kan, tapi yang paling sempurna tu macam mana ya? Kalau apa? Hatta ya, sehingga tunfiku, cakap Melayu infak ya, sehingga kamu menginfakkan, membelanjakan mimma. Mana minnya ustaz? Kan dia sebenarnya pada mimma ni, sebab apa? Ada min dengan ma. Ada min dengan ma. Okey? Min ni apa? Dari. Sebahagian dari. Ma ni dia mausul lah. Ma mausul. Apa yang ataupun harta yang ya, harta yang. Ma mausul. Harta yang. Mimma ni min, sebahagian, ya, min sebahagian daripada ataupun sebahagian. Itu yang kata ada makna, min ni ada makna tabi'id, ya, sebahagian dari, sebahagian daripada, ma, harta yang, ya, kamu cintai. Maknanya apa? Kalau kita infak ni, tuan-tuan, kita bersedekah, kita macam-macam kita sedekah kan, okey. Tetapi kebajikan yang berada pada al-maqam al-a'la, ya, pada kebajikan yang mencapai tahap al-kamal, ya, yang mencapai tahap yang sempurna. Kebajikan sempurna itu apa? Kalau kita membelanjakan ataupun kita sedekahkan harta ataupun sesuatu yang milik kita, yang paling kita cintai, kita sukai, kan itu agak sukar. Betul tak? Kita nak infak, kita nak beri kepada orang harta yang paling kita sukai. Ya, kita paling suka harta tu, takkan kita nak bagi ke orang. Tapi bila kita sedekahkan harta kita yang paling kita suka kepada orang yang memerlukan, maka itulah sebenarnya mencapai tahap al-bir. Itu maksud ayat. Lan tanalul birra. Yang kamu tidak akan mencapai tahap kebajikan yang sempurna, melainkan apa? Kamu menginfakkan, ya, membelanjakan sebahagian harta yang kamu cintai, sukai. So kita pun terbayangkan, patutlah Ustaz mini jadi makna sebahagian. Tuan-tuan nampak tak variasi min tu? Macam mana? Bayangkan, itu baru min. Saya cerita dengan tuan-tuan, ada lagi kita kena tengok minggu. Kita nak share dengan tuan-tuan, kita kena tengok week dia, minggu. Nanti ada minggu kita boleh masuk-masuk sikit lah yang bahagian-bahagian lain ni. Sajalah saya nak sharing dengan tuan-tuan apa sedikit sebanyak pembacaan terhad saya. Banyak lagi ni kan yang menanti kita. Ni baru min. Okey. Okey. Baik. So itu antara ma'ani yang tuan-tuan dapat kesan, ya, daripada ayat. Okay. Ada tak contoh-contoh lain kan yang dapat kita macam kita dapat tengok kan? Okey, saya tunjukkan satu dengan tuan-tuan. Okey. Ini tadi dah bincangkan. Okey, yang kelima apa? Kita janji 5 kan? Okey, baik. So yang kelima lah, dah nak ujung dah ni. Okey, baik. So min yang kelima, al-bayah.
min al-bayaniyah. Min al-bayaniyah. Aspek macam ni kita tak boleh dapat daripada kitab Nahu, kita tak boleh dapat daripada kitab Sorof. Dia lebih kepada, ada kitab Nahu tapi Nahu yang lebih kepada ma'ani nahwi. Sebab dia cerita tentang fungsi makna. Macam tadi kan kita kata tuan-tuan, beza melihat, memandang, menengok, merhati, ya, mesti ada beza dia. Jadi dia lebih kepada bahagian itulah. Apa makna min al-bayaniyah? Okey, al-bayaniyah ya, bayan, al-bayinah, min apa? Ya, min yang menerangkan, min yang menerangkannya maksud kata. Ya, maksud kata ataupun makna kalimah ya, yang sebelumnya. Terkadang apa tuan-tuan, ya? Terkadang ada min itu dia datang dengan ma'ani al-bayaniyah ya, yang menerangkan maksud kalimah, makna kata yang sebelum dia. Ni, yang sebelum dia. Okey? Maknanya apa? Dia macam tuan-tuan jumpa macam min kan, dia menerangkan maksud kalimah, makna kata yang sebelum dia. Sebab sebelumnya itu dia agak kabur ataupun agak umum. Apa contoh dia ya? Dia ada pada ayat 30 ya, surah Al-Hajj. Ayat 30 surah Al-Hajj. Ya. Okey. Lagi satu saya nak pesan dengan tuan-tuan, rakaman ni ada pada YouTube, dia punya nota. Kalau tuan-tuan nak dapatkan boleh WhatsApp saya teruslah ya. Ada info yang admin PIM. Biasa saya pun ada share dalam kita punya grup tu. Okey, baik. Kita tengok akhir tuan-tuan sebelum kita buka Q&A kejap ni ya. Kita nak open untuk tu juga. Tuan-tuan tengok pada ayat 30 kejap ya dalam surah Al-Hajj. Okey. Baik, surah Al-Hajj ya, saya nak share dengan tuan-tuan apa ya istifadah yang boleh kita ambil daripada surah Al-Hajj ayat 30 tu. Okey, ayat 30 surah Al-Hajj. Okey ni. Okey. Ini ada terlalu banyak ya kita kata word yang macam boleh kita refer, tapi kita refer yang sepatutnya sajalah ya. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Ni saya nak cerita sikit. Ya. Tuan-tuan nampak tak kat sini uhilats ni? Ya, uhilats ni. Okey, kalimah yang uhilats ni dia fi'il apa tuan-tuan? Kejap sebelum kita bincang yang itu saya nak masuk sikitlah. Nak tekankan sikit uhilats ni. Dia hujungnya ada apa? Ada tah. Kan macam tabats. Kan sebab bila tambah hujung fi'il apa? Madhi. Okey, madhi. Okey, madhi. Bila madhi awalnya itu ada dhammah. Majhul. Kan majhul. Uhilats ni halal. Dihalalkan. Ya, ataupun dibenarkan. Tuan nampak tak? Praktis lah. Tuan-tuan jumpa. Tuan-tuan dah tahu. Macam tu kan? Bila jumpa, saya nak kena 3 hari ni. Nampak? Uhilats, usisa. Yang botol tu, yang semalam makan Candy Rogers, abang tak minum lagi dah balik rumah. Kalimah usisa. Dia dah sibuk buat komputer, sian dia. Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada kalimah fajtanibu arijsa ni, kalau tuan-tuan perhatikannya, fajtanibu arijsa ni minal awthan kat sini. Okey. Di sini yang kita nak bincang tentang dia punya haraf jar, ya, tentang dia punya haraf jar yang mim tu. Okey. Saya minta tolong tuan-tuan ni sekejap kalau boleh off dulu, sebab ada yang lain pun mendengar, takut suara saya kawan-kawan yang tak dapat dengar, so tuan-tuan cek mikrofon tu ya, supaya sikit lagi ni kita nak habiskan ni. Okey, baik, so saya sabar sikit. Fajtanibu kat sini tuan-tuan tengok okey. Yang word fajtanibu ni dia ada 2 kan, satu fa, okey, lepas tu ada istanibu ni ada alif hamzah wasal, okey, lepas tu ada waw alif. Okey. Okey, so bila macam ni kan tuan-tuan, macam bila ada alif ni terus ingat apa ya, dia macam dia lebih kepada amar ya, amar. Dia macam istaghfiru ya, iqra'u, dia jadi macam itulah. Ighfiru dia
memanglah waw alif ni macam madhi pun boleh kan, ada waw alif, tapi bila jumpa perkataan dia ada waw alif kat ujung, tambah ujung, tapi awalnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni yang alif ni ada kepala sad ni hamzah wasal. Okey, maka itu adalah fi'il amar ya. Ya, maka jauhilah ya, fa maka istanibu fastanibu, jauhilah ya oleh kamu semua ya, hindarilah oleh kamu semua. Allah minta, Allah arahkan manusia jauh daripada apa ya, hindari apa. Bila apa-apa itu berkaitan dengan maf'ulun bihi, so dia kena mansub lagi. Berapa banyak kali mengulang, tuan-tuan dengar dari pukul 8 tadi, dengar syarah-syarah ni, cuma perkataan yang lain, cara kita nak faham tu dia sama. Okay, jauhi apa? Jauhi aritsa. Aritsa ni apa tuan-tuan? Dia macam najis pun boleh, najis ataupun kita kata ya, kotoran begitu. Ya. Okey. Baik. Okey, najis ataupun kotoran. Okey. Kalau kita sebutkan ya, Allah mengatakan ya, maka jauhilah ya najis ataupun kotoran. Ya. Kotoran yang macam mana kan kotoran umum kan. Ya, maka jauhilah oleh kamu manusia akan kotoran ya. Kotoran yang macam mana? Akan dia umum. So ya, dia umum. Dia kurang jelas. So datangnya rangkai kata ya, minal awthan ya. Ini mina asalnya apa? Asalnya min kan. Ya, ditukar kepada mina sebab kenapa? Pertemuan dua baris mati kan, nun baris mati, al awthan baris mati. So tak boleh, maka dihidupkannya baris mati yang pertama pada nun itu dengan dihidupkan baris mati pertama pada nun itu dengan baris atas dapat mina ya, harik as-sakin al-awwal mina. So datangnya minal awthan ni, al-awthan ni tuan-tuan, al-awthan ni ya, dia jamak daripada wathan. Dia jamak daripada apa ya? Dia jamak daripada wathan. Saya tunjuk dengan tuan-tuan kejap dalam kamus ni, kod ada ya. Dia jamak daripada apa? Wathan. Wathan ni apa? Dia berhala. Wathan ni apa? Dia berhala. Nampak tak? Wathan berhala. Jamak awthan. Berhala-berhala. Kamus kalau tuan-tuan rajin, bolehlah beli kamus yang murah-murah tu, tengok. Kamus online pun ada juga. Kan, tapi nak dapat zauq belajar tu, speed belajar tu, boleh jugalah kan beli yang murah-murah ke, tengok kan macam mana. Kamus tak beri al-awthan, kamus beri wathan. Dia tunjuk wathan, cari waw, babul waw alif, waw ba, waw ta, waw sa, cari waw sa, atas waw sa, dia tunjuk. Waw sal alif, waw sal ba, waw sal ta, waw sal sa, waw sal nun, wathan, jim jamak. Jim jamak, kalau jumpa dia tulis jim tu kan, wathan dia tulis jim je, jim jamak lah tu. Plural dia wathan, isim berhala. Jamak dia awthan. Begitu. Okey, al-awthan ya, berhala-berhala. So datangnya minal awthan ni tuan-tuan untuk menjelaskan. Sebab kalau sekadar disebut ya, kalau sekadar disebut fastanibu disa ya, maka ya jauhilah akan kotorannya, akan najis ya. Najis apa? Kotoran apa? Kan Allah minta jauhi kotoran apa? So itu umum. Ya. So datangnya rangkai kata minal awthan ya, kotoran daripada berhala-berhala ya, kotoran daripada berhala-berhala. Maka minal awthan daripada berhala-berhala, min itu ya, mina ini min dia al-bayaniyah ya, dia al-bayaniyah. Min yang menerangkan maksud kata sebelumnya ataupun makna kalimah yang sebelumnya, iaitu aritsa ya, jauhilah najis ataupun kotoran. Kotoran yang macam mana? Jadi minal awthan daripada berhala itu, min yang al-bayaniyah. Minal awthan, min yang al-bayaniyah yang menerangkan maksud perkataan aritsa. Kotoran yang macam mana? Kotoran daripada berhala. Maksudnya kotoran berhala ni apa? Kotoran berhala ni maksudnya apa? Maknanya fungsi berhala itulah. Kan berhala kan dibina ataupun dibuat ya, oleh golongan kafir untuk dijadikan sembahan kan ya, untuk ya, menyekutukan Tuhan, dijadikan sembahan ya. Jadi itulah kotoran yang dimaksudkan. Maksudnya
perkara-perkara batil yang dikaitkan dengan berhala itu, ya, perkara-perkara yang batil yang dikaitkan dengan berhala itu, ya, iaitu menyekutukan Tuhan, mensyirikkan Tuhan, maka itulah yang dianggap sebagai kotoran, najis, arijsa. Maka arijsa ini dia umum datangnya mina al-bayaniyah yang menerangkan maksud kata arijsa. Allah kata, Allah perintahkan manusia jauhi apa? Jauhilah najis ataupun kotoran berhala, najis daripada berhala, kotoran daripada berhala. Sebab berhala digunakan untuk perkara-perkara yang batil. Maka najis kotoran berhala tu maksudnya amat aspek yang batil itulah, aspek yang mensyirikkan Tuhan tu, aspek batil yang dikaitkan dengan berhala. Itu dia. Okay, cuma yang min al-bayaniyah ni kan macam tadi tuan-tuan nampak kan ada min bermacam-macam makni. Setiap makni tu ada dia punya terjemahan kan. Kalau min al-bayaniyah ni dia tak berapa nampak sangat. Min al-bayaniyah ni dia sekadar menerangkan, dia sekadar menjelaskan maksud kata sebelum dia. Jadi minnya kita cukuplah sekadar terjemahkan minnya al-bayaniyah ni daripada ke, dari, ya, dari begitu. Dia yang biasa je lah. Lagi tuan-tuan tengok terjemahan kat sini, ya. Terjemahan dia yang ini min al-bayaniyah ni dia tak terjemah apa-apa. Dia diterjemahkan apa? Dia fastanibu, maka jauhilah, ya. Dia adalah sebab amar, ya, olehmu, ada antum, ya. Dia terjemahkan apa? Ausan terus, ya, berhala-berhala. Yang jamak tadi kan tuan-tuan jumpa kan? Ya, awasan jamaknya ausan, ya, berhala-berhala. Ya, dia terus terjemah berhala-berhala. Lepas terjemah fastanibu, maka jauhilah oleh kamu, terjemahkan al-ausan, ya, berhala-berhala. Dia terjemahkan yang arijsa, yang najis itu. Dia tak terjemahkan pun yang mina min al-bayaniyah. Sebab mungkin penterjemah nampak tidak perlu terjemahkan min al-bayaniyah tu. Meskipun kita tahu min ini diterangkan arijsa tu. Jauhi najis apa? Najis minal ausan, najis berhala, kotoran daripada berhala. Maksudnya aspek-aspek batil yang ada pada berhala itu yang dianggap sebagai najis lah ataupun kotoran, kan yang perlu dijauhi oleh manusia. Itu dia. Okey, baik. Cukup untuk sampai setakat itu. Kita buka kejap tuan-tuan, kalau ada nak tanya. Ada baki lebih kurang 2-3 minit ni, saya cerita tu dengan tuan-tuan. Ada tak apa-apa soalan? Boleh, waktu ni tuan-tuan boleh open mic tanya kalau ada apa-apalah. Kalau tak ada, kita tamatkan kelas kita sesi 45 ni. Silakan sebarang soalan, hal min soal, silakan tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Haji. Saya nak tanya sikit Ustaz. Saya pernah dengar kalau ceramah-ceramah di Masjid Surau, Ustaz kadang-kadang dia sebut Rasulullah, kadang-kadang dia sebut Rasulillah. Yang saya tahu Rasulullah tu macam mudaf ilahi, dia dengan dhammah. Yang Rasulillah tu macam mana Ustaz? Okey. Dia yang Rasulillah tu, Haji terus fokus kepada sebenarnya saya tambah tadilah, tadi yang Haji tanya, kalau Rasulu tu kan, Rasulu tu terus kita tengok pada yang bahagian yang pada bahagian yang marfu. Jadi maksudnya disebut Rasulu tu mungkin disebabkan oleh faktor, ya, dia mubtada ke awal ayat kan, dia khabar ke, Rasulu tu dia fa'il ke, ya, dia fa'il ke, dia naib fa'il ke. Maksudnya tengok terus pada yang bahagian yang marfu, ya, sebab marfu maksudnya baris depan. So dia ada kata dhammah kan, so
sebab dia dhammah mungkin sebab salah satu ni lah. Mungkin sebab dia ya Rasulu tu dalam ayat tu dibaca Rasulu kan contohnya mungkin fa'il ke, naib fa'il ke, mubtada khabar ke, isim kana khabar ina ke. Kalau rasuli tengok pada yang majrur pula. Macam tu Haji cara dia. Mungkin dia baca rasuli tu sebab perkataan tu dia ada lepas haraf jar ke, ataupun mudhaf ilaihi ke. Mudhaf ilaihi dia kena majrur. Mudhaf ilaihi kena majrur Haji. Kalau mudhaf kan mudhaf yang kita kata contoh perkataan tu isim kan dia mudhaf, dia alif lam tak ada, tanwin tak ada, dia bersandar. Dia mudhaf tu dia fleksibel. Mudhaf tu dia boleh rasulu, mudhaf dia boleh dhamma, dia boleh fathah, dia boleh kasrah. Mudhaf ilaihi ya. Dia majrur. Dia mesti majrur kalau mi mudhaf ilaihi. Tapi kalau perkataan yang kita nampak di isim, dia alif lam tak ada, tanwin tak ada, dia mudhaf bersandar, mudhaf dia umum, mudhaf dia fleksibel. Mudhaf ni dia tak ada kita kata dia mansub ke marfu ke, sebab mudhaf ni dia fungsi tambahan. Dia sesuai kalau tengok pada poin-poin ni saya tak ada sebut pun mudhaf, sebab mudhaf dia sekadar kita boleh katalah mudhaf tu dia fungsi tambahan, dia fungsi yang menempel. So dia tak ada effect. Mudhaf ilaihi, word tu mi mudhaf ilaihi dia akan menyebabkan word tu dia baris bawah, dia majrur macam tu. Okey, jadi bila mudhaf bila rasulu tadi punya sebab banyak, bila rasuli tu mungkin dia lepas haraf jar ke, ataupun dia mudhaf ilaihi ke, yang menyebabkan dia kena baris bawah. Macam itulah. Okey. Okey, faham. Syukran Ustaz. Jadi saya kira mungkin cukup dulu untuk setakat tu perkongsian kita dengan tuan-tuan. Macam saya kata, nanti kalau tuan-tuan nak tengok recording, tengok pada video, dan kalau nak dapatkan notanya boleh WhatsApp saya teruslah untuk kita terus update dengan tuan-tuan ni nota terkini sesi kita untuk kelas i'rab. Okey. Kita akhiri tuan-tuan ni kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Insan la fi khusr ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, minggu hadapan kita bersambung dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. 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 Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.